Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi menghimpunkan kita bersama dalam rumah Allah taala ini. Allah taala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah taala kepada sekalian hamba-hambanya, termasuklah dua nikmat yang terbesar daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat sihat tubuh badan, boleh pakat hadir ke rumah Allah Ta'ala buat amal ibadat kepada Allah. Tidak lain tidak bukan semua itu yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu adalah sebagai salah satu cara kita nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kita jawi pada muka surat ni, dan kalau kita yang ada pada tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah pada muka surat yang keempat rasanya, kita masih lagi membincangkan salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada nikmat anggota, iaitulah pada bab yang pertama pada membincangkan mata. Dan pada kuliah yang lepas telah pun kita sebut tentang apakah yang dikatakan sebagai faedah-faedah ataupun kelebihan-kelebihan bagi nikmat mata hak Tuhan beri pada kita. Baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un, kata Allah. Artinya bersabda olehmu, maknanya bersabda oleh Nabi SAW. Siapa dia? Wahai Rasulullah. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala pesan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, supaya royak. Royak apa? Bagi sekalian yang beriman, kepada semua orang yang beriman. Patuh hak tak beriman lah ke mana? Kena royak juga. Di mana kata ayat ini orang kata untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi lah ni. Ni supaya kepada orang-orang yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka. Ataupun ada kitab Jawi dia sebut, pejamkanlah oleh kamu akan mata kamu. Dalam kitab Jawi dia sebut pejam mata. Dalam kitab Rumi dia sebut menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Benda serupa, benda yang sama. Makna di sini satu nasihat daripada Allah melalui Nabi SAW supaya kita pakat jaga mata. Daripada barang yang tiada harus, maknanya daripada barang-barang benda-benda yang diharamkan oleh Allah atas kita. Bagi kamu melihatnya, tu maknanya kembali kepada benda yang tidak harus tadi. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi suruh kita pejam mata. Bukan sakat pejam mata nak suruh apa? Pejam mata tak celek, pejam apa kemah-keming. Makna pejam mata iaitulah menyekat pandangan daripada lihat benda-benda hak Tuhan marah, hak tidak diharuskan kepada kita. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara farash mereka. Allah Ta'ala juga pesan suruh Nabi royak kepada kita
supaya jaga daripada kemaluan-kemaluan mereka itu. Maknanya kita tu lah nescaya memelihara mereka itu akan segala farash mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Di maknanya atas nasihat Allah Ta'ala melalui Nabi SAW kepada kita, jaga mata, jaga kemaluan. Dan yang demikian itu, iaitulah memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Di maknanya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahir. Mana kata Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kita buat semua-semua tu. Dia pesanan daripada Allah melalui Nabi kepada kita. Nak suruh kita ke apa dia? Yang pertama jaga mata, yang kedua jaga kemaluan kita. Ayatnya pesanan Allah kepada kita melalui Nabi SAW suruh kita pakat jaga. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Rasulullah SAW dijaga pandangan mata dia. Satu ketika hadis Nabi SAW sebut kepada kita, satu ketika Nabi SAW dia naik unta dengan Ibnu Abbas. Satu ketika dia naik, dia gendo lah. Ibnu Abbas duduk depan, maka Rasulullah duduk belakang. Kemudian dia tengah-tengah naik unta tu, duduk gerak unta tu, maka tiba-tiba lalulah wanita daripada golongan Khas'am. Orang Tino lalu. Orang Tino lalu dia, nyok orang Tino lalu. Maka Al-Fadl tadi, hak gendo dengan Nabi tadi, dia tengok. Dia keliru dia perhati dia. Lepas tu sampai ketika orang perempuan tadi pun pandai kepada dia juga. Dia. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW memalingkan wajah Fad ke arah muka yang lain. Maknanya Nabi ni dia jaga sahabat dia. Kalau pertelengan dia buat, dia tegur selalu. Ayatnya supaya jaga pandangan mata. Dijaga pandangan mata. Kemudian juga disebut oleh Nabi SAW satu ketika disebut kepada Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia diberi gelaran karramallahu wajhah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata ulama, dia ni dimuliakan wajah dia, tak pernah melihat berhala. Dia antara orang-orang muda yang kata ulama memeluk Islam pada awal-awal dakwah Nabi SAW kepada umat. Maka Sayyidina Ali, Nabi royak kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan demi pandangan. Dibolehkan bagimu hanya pandangan pertama, bukan pandangan yang selanjutnya. Ini hadis daripada Abu Daud, daripada Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Hadis sahih daripada Abu Daud. Ayatnya di sini Nabi kata dibenar kepada kamu pandangan yang pertama saja, mula-mula ya. Dia sekalilah ya. Bila nampak benda-benda hak tak molek, benda-benda maksiat, maka kena paling ke lain. Bawa tengok kali kedua. Ni kita dok tengok sekali masa suka nak tengok pula. Kapu lain lah, kapu ni bagus belaka, jaga belaka. Ayatnya kenapa? Kerana benda-benda ini satu keseronokan bagi hati kita. Tengok benda comel, tambah-tambah benda-benda aurat. Sebab apa? Bahasa dia ada. Bila sebut aurat, maka satu penarik, satu benda yang boleh menyebabkan lain ajnak, lain jantina ataupun sebagainya jadi tertarik. Itu aurat. Sebab tu kena jaga molek aurat. Tak kira lah lelaki ke perempuan, kena jaga. Kenapa? Semua itu merupakan benda yang tidak harus dilihat bagi kita. Ayatnya Nabi kata mula-mula ya, sekalilah ya. Dia kata dulu bila kata kalilah, maka tengok lama atau sekali ya. Ya kalau gitu. Ayatnya pandangan pertama tu diharuskan kenapa? Kerana supaya kita mengelak. Asbab kita mengelak, sebab kita ni manusia biasa. Kecuali kita jenis bejat, tak celek sama, tak apa. Tak ada lah pandangan pertama bagi kita. Oleh kerana kita ni ada pandangan pertama, maka jangan pergi kepada pandangan yang kedua. Begitu juga hadis yang lain disebut oleh Jarir bin Abdullah. Apabila ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dikatakan sebagai pandangan yang pertama? Maka kata Nabi SAW, palingkanlah pandanganmu. Maknanya tak ada pandangan yang kedua. Ni kita kat kau tak kau tu lah, kau tengok kau paling suka pergi lagi cari. Dia cari pasar malam, cari pasar raya. Sebab apa? Nak segang cuci mata kono-kononnya.
Atas dunia cuci lah sebentar. Esok terimalah kita. Kenapa? Kerana kita sendiri pun Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya kita pakat jaga pandangan mata, jaga kemaluan. Sebab apa dikatakan oleh ulama disebut sebagai dua benda yang saling berhubung kait. Bila sebut mata, maka terus disebut sebagai kaitannya dengan kemaluan. Kenapa? Kerana daripada mata boleh menyebabkan zina, boleh menyebabkan berlaku maksiat kepada Allah. Sebab itu asas awal-awal kena jaga mata. Tak 1000 anak hak lain kena jaga mata, itu asas dia. Dia. Sebab itu kata pengarang kitab tadi, dan demikian itu memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Mana jaga mata? Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin. Allah Ta'ala tahu berlaku benda hak dalam hati kita. Tak buat lagi dalam hati, telitah baru. Dia telitah dalam hati baru nak go tu, nak go ni. Tuhan tahu berlaku tu. Sebab tu kena jaga. Ni. Baik. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya ada pada ayat itu mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka pengarang kita ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala bagi pandangan kepada kita bahawa dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat ini Allah Ta'ala tegur kita tiga benda. Allah Ta'ala binasihat kepada kita tiga benda, tiga perkara dalam ayat itu. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala nak ajar adab kepada kita. Dia kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi Muhammad, pesan kepada lelaki yang beriman supaya sekat pandangan mereka apa saja yang tidak halal dan memelihara kehormatan mereka daripada apa yang tidak halal kita buat. Ini ayat yang pertama. Maka sabda olehmu bagi sekalian yang beriman, maknanya sabda oleh Nabi SAW kepada orang yang beriman. Siapa dia? Buat kita lah tu. Ni maknanya Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, beritahu kepada orang mukmin, orang yang beriman itu apa dia? Melakukan kelakuan yang baik. Kalau dalam kitab Rumi dah sebut melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan mata daripada melihat yang haram. Itu yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala jaga adab kita supaya kita beradab dengan mata kita. Dan memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang akan dia. Maknanya hak mata tak halal tengok, jangan duk kelik. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ini satu adab Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita ni ada af'alul khair, perkara ataupun af'al perbuatan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jaga mata kita melihat akan perkara yang haram, itu maksudnya. Dan memelihara kemaluannya, kemaluan seseorang daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Maknanya bukan setakat kita jaga pandangan mata, dalam masa yang sama kita kena memelihara kemaluan daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Kenapa? Kerana banyak berlakunya masalah pada kemaluan kerana pandangan mata. Bila tengok, marilah hadir perasaan syahwat. Dia berasa sedap, berasa seronok, berasa suka, menyebabkan membawa kita kepada benda maksiat yang lebih besar, iaitu pada maksiat kemaluan. Maksiat mata tak apa, kadang-kadang orang tak nampak, orang tak boleh. Dia kesan itu tak besar, tapi bila pergi kepada maksiat kemaluan, maka hak ni kadang-kadang timbul rasa malu kita kepada Allah Ta'ala. Benda tak boleh nak susuk, benda tak boleh nak tutup. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu berlaku. Sebab itu ayat yang pertama tadi pada bab membicarakan adab kepada kita, iaitulah menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata. Nescaya adalah ia jahat perangai. Maknanya kalulah wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan. Kalau tidak, nescaya adalah ia jahat perangai. Bila pergi kepada maksiat kemaluan, jadi perangai uduh dah lah. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Maknanya Allah Ta'ala marah
maka nantilah kita, tunggulah kita pada siksa azab api neraka. Maknanya pada ayat yang pertama, bahawa di sini pengarang kita ini sebut kepada kita bahawa diajarkan adab kepada kita bagaimanakah kita jaga mata kita dan kemaluan kita. Yang kedua, pada ayat ini sebut memberitahu, maknanya i'lam, royak kepada kita. Allah Ta'ala sebut yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, kata Allah, supaya mereka menyekat pandangan mereka, maknanya pandangan mata mereka, daripada memandang benda haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ini ayatnya bahawasanya pada ayat yang kedua tu Allah Ta'ala nak ayat kepada kita, nak sampaikan kepada kita. Dia kata lagu mana? Bermula demikian itu yang memejamkan mata dan memelihara kemaluan itu lebih bersihkan dan lebih menambahkan keimanan, kebajikan bagi mereka itu. Maknanya orang beriman tadi memberitahu oleh Allah Ta'ala dengan ini perkataan. Maknanya Allah Ta'ala nak ayat kita di sini atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati. Kita boleh jaga mata, kita boleh jaga kemaluan kita, maka itu boleh menyebabkan hati kita jadi bersih daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Di mana tu ada duk mikirlah. Masalah kita kadang-kadang mari mikir sebab mata tu tengok ya. Mata tengok pukul 10 tak ada lagi. Siapa malam kat arah duk terpayar lagi. Ayatnya dahsyat pandangan mata. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama ada sebut kepada kita. Kata ulama rahimahullahu taala, kita kena jaga mata. Kenapa? Kerana 7 jenis mata yang Allah Taala cinta. 7 jenis mata yang Allah Taala sayang. Gapo dia? Yang pertama kata ulama, mata mereka yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan perintah jihad pada jalan Allah Ta'ala. Dia maknanya mata ni atas buat atas kerja Allah Ta'ala. Mata nak buat amal kebajikan, mata nak buat perkara-perkara kebaikan, mata nak tengok pada benda-benda baik, benda-benda mulia, mata nak baca Al-Quran. Maknanya mata nak ikut perintah Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, iaitulah mata yang menitis air mata kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ni payah tuan-tuan. Dia payah nak suruh mari rasa sedih sebab kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang mata berair sebab lain, sebab masuk habuk lah dia, berair mata. Sebab tengok cerita Hindustan, berair mata. Tidak kerana takut kepada Allah. Allah sayang bila mana mata tu kadang-kadang bila bangun malam mulai kepada Allah Ta'ala, maka pada ketika itu mengalir menitis sebab kerana takut kepada Allah Ta'ala. Takut maksud apa? Takut atas segala siksaan Allah Ta'ala yang tunggu kita seksa. Dia menyesali segala dosa kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga kata ulama, mata yang sentiasa bertahan ataupun sobat tengok benda haram. Dia ni payah juga ni. Sebab mata kita ni sentiasa terdedah. Mata kita ni sentiasa terhidang benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni jatuh pada dosa, benda-benda yang haram tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, mata yang sentiasa melihat kepada kejadian Allah Ta'ala. Kita tengok Allah Ta'ala buat, kita rasa syukur, kita rasa suka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni maha sempurna. Tuhan buat seorang tidak ada bantuan daripada orang lain, pihak lain. Allah Ta'ala buat sendiri. Maka menyebabkan kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala ni amat kuasa, menyebabkan setiap masa kita rasa syukur dan kita melihat segala kebesaran Allah atas kejadian alam. Ni. Yang kelima kata ulama, mata yang memandang Al-Quran. Ni mata yang tengok Quran, rajin baca Quran, tadabbur Al-Quran. Dia tengok benda-benda baik. Mata melihat kepada pengajaran ibrah-ibrah yang dapat daripada Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran peheh betul. Dia taranum lagu bukan main. Sedap pada orang mengaji. Tapi tu peheh kau sekarang tak comel juga. Taranum tu comel dak. Tapi nak suruh comel lagi, nak suruh rasa baik bagus lagi kita peheh.
Barulah mari perasaan-perasaan yang perlu hadir dalam diri kita masa kita mengaji Al-Quran. Baca bab surah Al-Qiyamah, mari rasa takut. Baca bab surah-surah ayat-ayat sedih, kita rasa sedih. Tengok ayat-ayat kebesaran Allah, kita rasa syukur. Itu tujuan dia. Maknanya mata yang sentiasa memandang kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Atas sebab apa? Kita nak baca, kita nak faham, kita nak tadabbur, kita nak pengajaran daripada Al-Quran. Seterusnya kata ulama, mata yang disayangi oleh Allah iaitulah mata yang memandang mereka hak miskin dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Tengok orang hak susah pada kita, kita rasa rahmat, kita rasa belah kasihan, kita rasa kasih sayang sesama kita, makhluk Allah Ta'ala. Ni tak kadang-kadang mata kita ni kadang-kadang jahat. Tengok orang miskin rasa mari perasaan menghina ke, mari perasaan jebeh, mari rasa kita ni hakah. Mari mana punca daripada mata tu lah. Dia tengok orang susah, ni padai lah dengan dia, malah ngaji dulu. Ni kapal lain lah, kapal ni bagus belakang. Noyanya kadang-kadang bila kita melihat kepada sesuatu, ada selalulah pandangan-pandangan yang tak comel. Maka nak supaya kita jaga mata kita, supaya kita boleh tengok setiap benda dengan ada hikmah dia. Bukan tengok dengan kehinaan kepada orang susah, tengok kepada orang-orang yang menderita sakit sebagainya, kita mari perasaan tak comel. Maka hak tu tak senoknya, biar mata kita tengok kepada benda-benda yang ada ni dengan penuh rasa rahmat, kasih sayang, penuh rasa hikmah. Makna Tuhan buat tu ada hikmah belaka. Likulli syai'in hikmah. Setiap hak Tuhan buat ada hikmah belaka. Likulli syai'in sababun. Setiap benda hak Tuhan buat ada sebab. Ni maknanya pandang dengan rahmat, pandai dengan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, kata ulama rahimahullah ta'ala kepada kita, mata yang disayangi oleh Allah Ta'ala ialah mata yang sentiasa berjaga malam di sisi Allah Ta'ala. Bangun malam, ada ni. Maknanya bila siapa tanya qiyamul celek luah mata dia. Kenapa semangat dia nak jaga malam? Semangat dia nak buat amal ibadat kepada Allah tanpa ada gangguan daripada makhluk. Tengah hari tu ada kerja, dia tu pagi kelik gelap, noyaknya kuatnya kerja. Maknanya berpuas hati, maknanya malam ialah dunia untuk kita beribadat kepada Allah. Bangun malam, dia segar mata kita tak sembahyang qiyamul lail pada waktu ni kita duduk. Dia qiyamul lail pun nebeng, dia pejeng celik sama banyak. Kapul lain lah, kapul ni ngaji belaka, alhamdulillah. Noyaknya mata yang dikasih oleh Allah juga ialah mata yang sentiasa berjaga malam, bangun, suruh kepada Allah Ta'ala, meluah masalah kita kepada Allah Ta'ala. Dia maknanya mata-mata mereka inilah yang kata ulama yang akan jadi saksi qiyamnya mereka pada malam hari. Saya tanya lagu mana? Mata pun mengaku, ya betul, saya bangun setiap malam, suruh diri pada Allah Ta'ala, mengalir air mata saya. Ini semua adalah mata-mata yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Nak supaya mata kita biar termasuk daripada golongan 7 jenis mata-mata yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, noyanya yang kedua tadi, maknanya Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya dengan kalimah ini, kalimah Allah Ta'ala sebut kepada kita tadi, Allah Ta'ala sebut kepada kita, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum, tu mengajar kepada kita supaya kita pejam mata dan memelihara kemaluan kita. Tu sebab apa? Sebabnya ialah mata itulah tujuannya membersihkan hati daripada segala dosa. Bila mata tak tengok maksiat, maka hati kita pun jadi tenang, tak serabut, tak kelabu, tak mikir. Ni bila mata tengok maksiat, gelisah lalu, berasa nak tengok puluk dan sebagainya. Maknanya bila tak tengok benda-benda maksiat, mata tak tengok benda-benda yang haram, maka itu malah menyebabkan hati jadi tenang, hati kita jadi bersih daripada segala dosa. Dan dalam masa yang sama juga sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Bila hati kita tak mikir benda-benda maksiat, maka hati kita tu boleh ganti, boleh isi dengan benda-benda ibadat kepada Allah, boleh berzikir, dia boleh membanyakkan bacaan Al-Quran sebagainya. Kenapa? Dengan asbab mata tadi tidak mengganggu kita dengan pandangan yang salah tadi. Dia
memberitahu Allah Ta'ala dengan ini pekerjaan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara farash itu keduanya apa dia? Sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Di mananya hati itu jadi bersih daripada segala dosa, dia sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Mana bila tak mikir, maka automatik hati kita berasa nak buat benda baik. Sebab apa kata ulama, bila mana mata tengok maksiat, mata buat benda jahat, maka ditanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala titik hitam dalam hati kita. Sekali tengok maksiat, sekali titik hitam tu bubuh atas hati kita. Akhirnya banyak sangat maksiat kita dah tengok, hati kita jadi gelap gelamak, tertutup dengan titik-titik hitam tadi. Jadi cuma hati kita tak masuk dah hidayah, tak masuk dah benda-benda kebaikan. Kenapa? Tertutup dah hati kita. Maka oleh sebab itu, jaga mata, tak ada maksiat daripada mata, maka menyebabkan tidak ada titik-titik hitam yang Allah Ta'ala akan cop pada hati-hati kita. Maknanya itu merupakan pengajaran yang kedua ataupun benda yang disebutkan oleh ayat Quran tadi tentang saranan ataupun pemberitahuan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata pengarang kita ini, maka firman Allah Ta'ala, innallaha khabirun bima yasna'un. Bila mana Allah Ta'ala ajar kepada kita ada, kemudian Allah Ta'ala royak kepada kita berkenaan dengan sebab-sebab tujuan kita jaga mata, maka akhir sekali Allah Ta'ala beri pengajaran kepada kita, satu amaran kepada kita. Kata Allah Ta'ala, innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Maknanya Allah Ta'ala sangat mengetahui, maknanya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan segala batin. Benda hak dalam hati Allah Ta'ala tahu belaka. Barang yang mengerjakan oleh kamu, oleh kita semua ni, dia akan maksiat mata tadi. Seperti mengetahui ia akan zahirnya. Allah Ta'ala nampak belaka. Zahir, batin, hak dalam, hak luar semua Allah Ta'ala nampak belaka, tahu belaka. Maka selagi membalas ia Allah Ta'ala akan dia, maka satu ketika nanti Allah Ta'ala akan balas belaka. Segala-galanya kecil ke besar ke, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besar ke kecil, baik jahat tu balas belaka. Itu maksud dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan. Maknanya kalau benda tu benda kebaikan daripada mata, kita tengok benda baik, kita tengok benda comel, tengok Al-Quran, tengok tempat ibadat sebagainya, maka membalas Allah Ta'ala dengan pahala dan kesenangan. Maknanya kesenangan pada hari akhirat dan syurga. Bila sebut syurga, maka merupakan satu matlamat kepada kita esok. Kita ni kalau boleh nak dua ya, nak syurga, yang kedua tak sia pada api neraka. Itulah kita konsep kita sebagai orang awam. Orang biasa seperti kita dua ya, nak kepada syurga, tak sia daripada neraka. Tapi orang yang berada pada makan tasawuf, orang yang berjalan nak menuju ke hadratillah, dia tambah satu lagi. Apa dia? Dua tu dia tak sia, dia nak apa? Dia nak kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bila nak kepada Allah, maka ngupah tu Allah Ta'ala berilah. Dia nak kepada Allah dalam masa yang sama, maka dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan beri kepada dia syurga, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada neraka. Itu martabat lebih tinggi lah. Bukan martabat telur, martabat daging ni tak. Maknanya martabat, maknanya tahap dia di sisi Allah Ta'ala. Maknanya di sisi Allah Ta'ala, bila nak kepada Allah Ta'ala, maka kesal dia, ataupun kalau kita bahasa Inggeris sebut free gift, ada selalu nak kepada Tuhan, maka automatik boleh selalu Allah Ta'ala beri syurga, Allah Ta'ala beri redha, Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat lain. Kenapa matlamat dia? Kerana Allah Ta'ala buat segala benda, buat amal ibadat semua kerana Allah Ta'ala. Dia kata, tapi kalau kita ni tahap kita orang awal ni, nak kau ngupah tak apa dah. Nak ngupah ke apa? Syurga, itu ngupah kita. Tapi hal lebih baik buat amal kerana Allah Ta'ala. Bila nak kepada Allah Ta'ala, maka automatik Allah Ta'ala akan beri segala nikmat dia, menjauhkan kita juga daripada segala benda-benda yang Allah Ta'ala tak siri penuh pada kita, benda-benda yang boleh menyebabkan kita jadi susah. Maknanya nak kepada kita jaga mata, bila buat benda baik Allah Ta'ala beri pahala, kesenangan pada hari akhirat, dan akhirnya akan masuk syurga Allah Ta'ala.
Dan jika ada dia kejahatan, maknanya hasil daripada mata kita buat maksiat mata, tengok